Sekitar abad ke-17, Ulu Selangor telah menjadi kawasan yang penting kerana aktiviti perlombongan biji timah yang mungkin telah bermula sejak zaman gangsa lagi. Orang Melayu tempatan, orang Rawa dan Mendaling datang berhijrah ke daerah ini dengan memulakan aktiviti perlombongan secara tradisional. Setelah sekian lama melombong biji timah, orang Melayu mula memikirkan cara yang mudah dan senang untuk mendapatkan logam tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk membina empangan yang merentasi anak Sungai Selangor pada sekitar tahun 1780-an. Dengan bantuan orang asli tempatan, mereka berjaya membina empangan yang kukuh yang panjangnya ialah 1.6 km dan lebarnya 90 sehingga 100 meter dengan hanya menggunakan kayu dan tanah. Ulu Selangor juga menyaksikan kehebatan dan keupayaan kejuruteraan orang Melayu sebelum revolusi industri yang dibawa oleh orang British. Sejarah empangan di Ulu Selangor adalah sangat penting kerana menjadi titik mula terlahirnya Kuala Kubu baru. Bermula dengan Perang Saudara Selangor yang berlangsung selama 6 tahun dari tahun 1868 sehingga 1873 juga menyaksikan kawasan Ulu Selangor menjadi kawasan pertahanan dan kubu kuat bagi Said Mashhur, sekutu Raja Mahdi beserta dengan bantuan ketua perang Cina yang bernama Chong Chong. Said Mashhur telah berjaya mengumpulkan 2,500 orang angkatan perang yang terdiri dari orang Melayu dan orang Cina untuk menangkis serangan pasukan Tengku Kudin. Pasukan Tengku Kudin telah cuba menyerang kubu-kubu Said Mashhur tetapi gagal. Dari kubu-kubu yang dibina oleh Said Mashhur inilah Kuala Kubu mendapat namanya. Anak Sungai Selangor yang dijadikan empangan waktu itu juga dinamakan sebagai Sungai Kubu. Beberapa tahun selepas kemenangan Tengku Kudin dan British berkuasa di Selangor, Kuala Kubu telah mendapat perhatian mereka kerana kekayaan hasilnya. Oleh kerana itu, mereka menghantar Cecil Ranking sebagai pemungut hasil dan sebagai Magistrat daerah Ulu Selangor. Cecil Ranking melihat potensi besar Kuala Kubu, lantas tanpa berlengah lagi mengesyor pihak British supaya membina bandar yang lebih tersusun di Kuala Kubu untuk memaksimalkan potensi ekonominya. Bagaimanapun, sebelum sempat melihat Kuala Kubu menjadi sebuah bandar, empangan yang sudah berusia 100 tahun itu pecah melimpah dan Cecil Ranking mati lemas bersama dengannya pada tahun 1883. Antara mitos yang sering didengar berkaitan dengan empangan yang pecah ini adalah hikayat buaya putih. Hakikatnya, tiada seekor buaya pun di situ, namun penduduk menggunakan isu reptilia sakti itu sebagai alasan untuk enggan berpindah apabila dipaksa penjajah British pada tahun 1883. Ini kerana mereka tahu muslihat pihak kolonial mahu membina lombong biji timah terbesar di pekan itu dengan mengusir penduduk asal Melayu ke hutan bersebelahannya. Marah dengan kedegilan penduduk, British lalu meletupkan sebuah empangan yang berusia 100 tahun waktu itu dan menyebabkan kawasan itu kini dikenali sebagai Ampang Pecah. Tragedi Ampang Pecah itu tidak melemahkan semangat British untuk membangunkan bandar Kuala Kubu. Malah mereka menjadikan Kuala Kubu sebagai pusat pentadbiran Ulu Selangor yang lengkap dengan pejabat daerah, hospital dan rumah-rumah pegawai. Pada tahun 1890-an, jalan kereta api rancak dibina dan satu cabang jalan kereta api telah dibuat dari stesen Kuala Kubu Road hingga ke stesen Pekan Kuala Kubu. Pihak British juga pernah bercadang untuk membina jalan kereta api dari Kuala Kubu hingga ke Raub Pahang. Namun, rancangan tersebut dibatalkan atas sebab-sebab halangan teknikal. Kuala Kubu pada waktu itu menjadi bandar ketiga besarnya di Selangor. Kuala Kubu juga menjadi pintu masuk utama ke Pahang apabila jalan Bridle Path ke Raub telah siap diperbaiki. Bagi menelusuri jejak kesan landasan yang masih tertinggal, saya telah melakukan sedikit kajian dan ekspedisi kecil berdasarkan peta lama bandar Kuala Kubu yang dibandingkan dengan peta tahun 2024. Lokasi stesen kereta api Kuala Kubu selepas dibandingkan ada di sekitar Taman Ampang Indah, Ampang Pecah. Ikuti jejak saya di sana. Kalau tuan-tuan dapat lihatlah bukit yang ada belakang tu, berdua tu, itu adalah latar belakang yang ada pada stesen kereta api Kuala Kubu yang lama lah. Tapi kedudukan dia kita tak pasti dekat mana. Jadi tempat ni dah jadi kawasan perumahan. Mungkin inilah kawasan banjir yang dululah. Dari Taman Ampang Indah, saya terus menuju ke Kampung Dagang Setia, di mana dikatakan jalan yang saya lalui sekarang merupakan laluan landasan kereta api suatu masa dahulu. Besi landasan mungkin masih berada di bawah permukaan jalan ini. Jika benar peta yang kita lihat tadi, lengkok dan selekor jalan ini amat sesuai untuk dilalui oleh sebuah kereta api. Jambatan ini, Jalan-jalan ni lah. terus Terus yang ada pagar tu rumah saya. So laluan rel tu masih ada lagi ke situ? Yang ada bekasan dia yang tentang apa itu lagi, tentang
jembatan tu ya. Oh. So jembatan tu memang laluan kereta api lah. So jalan ni Jadi yang ini dah kira tutup ni sampai ke Masjid Ampang Pecah. Dulu pekan kubu. Oh, Masjid Ampang Pecah tu laluan kereta api jugalah. Oh, okey. Tu saya nak tengok tempat tu, saya dapat nak baca kisah dia. So maknanya ada tinggalan dekat situ lagi lah, jembatan tu lah. Ada. Jembatan dia bekasan dia. Bekasan. Apa pasal sini dia dah timbul. Lepas tu macam kira tak nampak lagi lah pasal generasi dia dia buat rumah dia ditambah macam tu lah mana. Tak nampak lagi lah. So maknanya yang empangan yang lama tu ada dekat kawasan Ampang Pecah lah sebenarnya. Ya ke? Oh, okey. Sebelah kalau tak silap saya sebelah ini masjid lama tu. Oh. Masjid lama tu orang dah orang dah ada nak buat baru lah. Kira buat endok lah. Maksudnya. Okey, daripada maklumat jejak yang kita dapat daripada orang kampung dulu, sekarang ni saya berada di Taman Dagang Setia, Kampung Dagang Setia. So kawasan ni adalah nampak bekas tinggalan jambatan kereta api lah, landasan kereta api pada zaman kolonial British. So kalau kita lihat ni memang satu binaan batuan yang lama lah, daripada kurun ke-18 hampir ke kurun 19 sebelum zaman merdeka. Lintasan ni kecil, kemungkinan dulu lintasan ni besar ataupun kita tak tahulah. Tapi kesan jejak dia masih ada kat sini lagi. So dikatakan laluan ni adalah laluan landasan kereta api daripada Kampung Dagang Setia menuju ke Kampung Ampang Pecah. Dikatakan dia melalui kawasan Masjid Ampang Pecah. So kita akan ke lokasi yang ke sana lah seterusnya, untuk kalau dapat jejak lah stesen yang sebenar. Okey geng, sekarang ni aku ada dekat jalan Kuala Kubu nak menuju ke Tanjung Malim. So jalan namanya Kuala Kubu Road. So dekat sini adalah tapak lama stesen kereta api Kuala Kubu Road pada tahun 1924. Ini bukanlah tapak lama yang tenggelam dalam empangan pecah, peristiwa empangan pecah. Ini adalah tapak selepas tahun 1883 yang dibina pada 1924. Kawasan ni dibina ketika kolonial British tengah membangun lah. Ramai yang menyangkakan tempat ni adalah tempat tenggelamnya stesen kereta api. Tak, bukan. Ini adalah stesen kereta api yang dianjakkan daripada Pekan Ampang Pecah. So kalau stesen yang lama tu ada dekat 5 km bahagian dalam, dekat area Kampung Dagang Setia. Jadi inilah stesen yang kedua diterima Kuala Kubu selepas stesen yang ditenggelamkan lah. Jadi stesen ni telah dipindahkan ke stesen baru KTM kat ujung sana. So stesen ketiga lah yang KTM jaga, yang terbaru. Jadi kawasan ni dah tak digunakan. Pada tahun 1896, satu kawasan peranginan untuk pegawai-pegawai British telah dibina di atas Bukit Kutu berhampiran dengan bandar Kuala Kubu. Ia bukan sahaja dijadikan kawasan peranginan dan penginapan mewah untuk pegawai British yang berkhidmat di Malaya ketika itu, malah ia juga adalah satu stesen pemantauan serta lokasi rahsia para pegawai British bermesyuarat. Bukit Kutu pada era penjajahan British dulu terdapat sebuah komuniti rahsia pelombong emas. Mereka ini tinggal di situ dengan kawalan rapi daripada tentera British. Amat jarang masyarakat Empang Pecah dan Kuala Kubu melihat komuniti pelombong itu turun ke bawah. Segala urusan bekalan makanan semuanya diuruskan oleh tauke-tauke tandu yang berulang-alik dari atas ke bawah. Diceritakan juga, masyarakat awam sekitar Kuala Kubu tidak dibenarkan naik ke bukit itu kerana pihak British bimbang penempatan rahsia itu diketahui umum, lebih-lebih lagi masyarakat Cina yang terkenal sebagai pelombong yang cekap. Dikatakan komuniti rahsia itu bukan bekerja sebagai pelombong emas, sebaliknya mereka adalah pekerja yang memunggah emas yang diseludup dari lombong-lombong milik sebuah syarikat pelombongan di Australia yang melombong di Raub. Tindakan begini adalah untuk mengaburi mata pembesar Pahang dan Selangor bagi mengelakkan cukai.